Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih atas respon yang akak terima. Di mana ada request tau daripada beberapa orang yang ingin mendengar lagi kisah mengenai Abang Chong. Ada juga yang ingin mendengar kisah mengenai Abang Lori. InsyaAllah akak cuba usahakan untuk dapatkan kisah-kisah seumpama dengan itu tau. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. InsyaAllah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan 3 kisah seram di mana salah satu daripada kisah seram tu macam biasa akak ambil daripada perkongsian subscriber Cengkeh Channel tau. Dan untuk 2 lagi kisah seram akak petik dari sebuah blog. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akak mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah ni dikongsikan oleh salah seorang daripada subscriber Cengkeh Channel tau. Dia ni memang selalu bagi cerita untuk channel ni. Banyak sangat cerita-cerita seram yang dia dah share dengan akak tau. So subscriber ni hanya ingin dikenali sebagai Azmi. Kisah kali ni mengenai pengalaman Azmi semasa pergi camping di dalam hutan. So jom kita sama-sama ikuti kisah dari Azmi. Okey, kejadian tu berlaku di Pahang. Tempat memang Azmi telah rahsiakan untuk menjaga nama baik tempat tu tau. So, cerita dia macam ni. Satu hari, Azmi dengan kawan-kawan dia ni buat plan nak pergi camping dekat satu hutan ni. Sambil tu mereka ni nak cari ikan sungai. So, mereka nak menembak ikan sungai tu sambil menyelam lah. Macam tu lah. Azmi masa tu, dia pergi bersama dengan 4 orang kawan dia tau. Termasuk dia 5 orang lah semuanya. Mereka plan nak camping 3 hari 2 malam sahaja, iaitu hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bila tiba hari yang nak pergi tu, dah siap-siap semua packing, semua segala keperluan dengan peralatan semua, mereka pun bertolak lah. Dah lebih kurang pukul 10 pagi gitulah. Selepas sampai dekat tempat parking motor, mereka pun parkirlah motor mereka sebab motor tak boleh masuk sampai ke destinasi yang mereka tuju tau. Jadi mereka semua kenalah angkut barang-barang yang dibawa tu dengan berjalan kaki je dari tempat mereka parking motor tu. Memang penat lah kan. Masa untuk sampai kat tempat tu lama juga tau. Ambil masa dalam 4 hingga ke 5 jam macam tu lah. Laluan yang mereka lalu tu semuanya trek dalam hutan je. Dalam pukul 3 petang, mereka pun sampailah dekat tempat mereka nak bercamping tu. Namanya Lubuk Teluk. Lepas tu kemah mereka ni betul-betul mereka dirikan dekat sungai. Satu kemah je mereka bawa sebab kemah tu memang boleh muat untuk 6 orang, kemah besar kan. Lagipun mereka pergi berlima je. So memang agak selesa lah untuk tidur dalam kemah tersebut. Bila sampai tu, mereka pun buatlah kerja masing-masing. Ada yang cari kayu api, ada yang pasang kemah, ada yang siapkan tempat memasak. Azmi pula tugas dia pergi cari ikan. Dia kenalah menyelam,
malam, lepas tu kena tembak ikan. Itu yang dimaksudkan tadi tau. Menggunakan pistol ikan yang memang diorang bawa standby. So, waktu tu dia dapatlah 2 ekor ikan sebarau yang agak besar jugalah. Lepaslah laut untuk makan malam. Bila sampai waktu malam, mereka pun sama-sama siapkan makan malam tau. Bila siap makan, mereka semua pergi menyelam waktu malam dengan menggunakan lampu suluh untuk menyuluh ikan dalam air tau. Memang banyak ikan yang mereka dapat pada waktu tu sebab ikan jinak pada waktu malam. Bila jam dah pukul 12 malam, mereka pun balik ke kemah waktu cari ikan tu lah kan. Memang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Waktu kat kemah pun mereka menyiang ikan tu untuk buat perkasam. Ada rakan-rakan Azmi ni dia macam disalah ikan tu, macam dibakar ikan tu kan. Waktu bila semua dah selesai, mereka pun duduklah relax depan kemah dan ada yang dah tidur. Waktu malam tu, Azmi dengan kawan dia ni relax dekat unggun api tau untuk panaskan badan. Waktu keadaan kat situ memang sunyi sepi tau korang. Bila hampir jam pukul 2 pagi, Azmi dengan kawan dia tu pun masuk kemah untuk tidur. Lepas tu Azmi pun zip lah pintu kemah. Tak sampai 5 minit tau korang, Azmi baring. Tiba-tiba dia perasan tau, ada satu cahaya merah turun dari atas bukit ke hadapan kemah dia tau. Cahaya tu daripada kecil sampai je depan kemah jadi sebesar-besar cahaya. Sampai jadi terang benderang tau tempat mereka berkemah tu tau. Azmi ingatkan dia seorang je yang nampak. Rupa-rupanya 2 orang lagi kawan dia pun perasan dan nampak juga cahaya tu. Bila cahaya tu jatuh depan kemah, cahaya tu pun hilang. Keadaan jadi gelap gelita serta merta. Kawan Azmi pun cuik lah badan Azmi. Azmi dia dapat agak lah kenapa kawan dia ni cuik dia kan. Mungkin lah kawan dia nak tanya, nampak tak? So Azmi dia tunjuk isyarat, shh, senyap je. Tapi kawan Azmi ni dia buka pintu kemah untuk melihat keadaan dekat luar. Azmi pun bangun jugalah. Lepas pintu kemah dibuka, memang tak ada apa-apa pun korang. Gelap gelita. Azmi dengan kawan dia ni ambil keputusan untuk keluar kemah sambil isap rokok sebatang seorang. Gitulah. Lepas siap isap rokok, mereka pun masuk dalam kemah semula. Waktu tu kawan Azmi yang 3 orang lagi memang dah nyenyak tidur. Memang tak perasan apa-apa tau. Bila pintu kemah ditutup, tiba-tiba terpancar lagi satu cahaya dari lampu gasolin minyak tanah. Korang tahu kan lampu gasolin macam mana kan? Gasolin tu dipegang oleh 4 orang yang berdiri betul-betul dekat dengan kemah. Tapi rupa bentuk makhluk tu memang sebiji macam manusia. Cuma bezanya makhluk tu dia terlalu rendah tau. Daripada tinggi makhluk tu ke lebih kurang paras lutut tau. Yang 3 orang lagi makhluk tu dia makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Yang seorang lagi dia memang maintain ketinggian dia paras lutut tau. Waktu tu Azmi dan kawan dia hanya terdiam je, tak terkata apa, terkaku dalam kemah. Tiba-tiba makhluk tu bersuara seolah-olah dia marah pada mereka semua tau. Azmi dengan kawan dia ni memang tak faham langsung bahasa apa yang dia tuturkan, memang tak faham. Seolah-olah makhluk tu membebel pada mereka. Pok pek, pok pek, pok pek. Adalah 15 minit makhluk tu membebel dekat tepi kemah tau. Dalam mereka membebel tu, makhluk membebel, kawan Azmi ni ambil keputusan untuk keluar je kemah. Aku tak kira, aku tak boleh dengar dah. Waktu dia keluar kemah, dia nak tengok apa ada kat luar tau. Bila pintu kemah dibuka, cahaya gasolin tu hilang. Keadaan kat luar kemah gelap semula. Kawan Azmi pun ambil keputusan kejutkan semua kawan-kawan dia dari tidur untuk alihkan sedikit kemah dari tempat asal. Bila semua dah bangun, ada yang tanya, kenapa nak alihnya? Kawan Azmi hanya senyap je, tak jawab apa-apa pun masa disoal tau. Tanpa banyak tanya lebih lanjut, yang lain-lain termasuk Azmi pun alihkan kemah mereka ni ikut pada arahan kawan dia tu. Lepas tu mereka semua masuk dalam kemah semula, lepas tu tidur. Perasaan waktu tu tak ada langsung lah rasa meremang. Rasa macam biasa-biasa je. Bila semua dah masuk dalam kemah, cahaya tu tiba-tiba muncul lagi tepi kemah sambil membebel dengan bebelan yang sama tau. Lepas tu berlalu pergi masuk dalam hutan.
keesokan harinya, kawan-kawan Azmi ni ada yang bertanya, pasal apa malam tu, kenapa nak kena alih kemah? Gitulah. Tapi kawan yang suruh alihkan kemah tu jawab, tak ada apa-apa pun, saja je nak alih. Tak boleh ke? Gitu. Lepas tu masuk hari yang kedua, mereka pun jalankan aktiviti macam biasa, menembak ikan malam kedua, semua macam biasa. Memang tak ada apa-apa pun yang berlaku, semuanya aman je. Sampailah mereka semua ni nak balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah, barulah Azmi ceritakan pada kawan-kawan dia ni apa yang berlaku. Mungkinlah makhluk tu marah tau, sebab mereka dirikan kemah di laluan makhluk tu kot. Macam tu lah. Lepas mereka alihkan kemah tu, dah tak ada apa-apa pun yang berlaku. Itulah kisah yang dialami oleh Azmi semasa berkempen di dalam hutan. Sekian. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua. Kisah seram yang kedua ni berlaku di sebuah PLKN tau. Kisah seram kali ni telah dikongsikan oleh salah seorang peserta kem PLKN. Nama pemilik cerita dan lokasi kem PLKN tersebut tidak dinyatakan. Seperti mana permintaan daripada tuan empunya cerita ni untuk rahsiakan perkara tersebut. So, akak gelarkan pemilik story ni sebagai Roslina. Bukan nama sebenar tau. Untuk tidak membuang masa lagi, jom korang kita sama-sama ikuti kisah dan pengalaman yang telah Roslina lalui semasa menjalani latihan di kem PLKN tersebut. Dah namanya pun hantu, memanglah hantu ni tergolong dari golongan jin dan syaitan. Selagi dia tak dapat nak sesatkan orang, selagi itulah dia akan cuba dan cuba juga untuk sesatkan orang. Untuk benteng pertahanan diri, sentiasalah dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiasi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir. InsyaAllah, diri akan sentiasa selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ni, Roslina nak bercerita kisah seram benar, iaitu kejadian yang dialami sendiri semasa berada di kem PLKN. Alkisahnya, di tempat Roslina menjalani latihan PLKN ni, ada satu bilik air tau. Bilik air ni terletak dekat area blok perempuan yang orang cakap sedikit keras lah. Bilik air ni bercampur antara tandas dengan ruangan mandi dan juga bahagian kolah air. Kiranya adalah dalam 5 ke 10 pintu untuk bilik air ni, dan setiap grup atau batalion ada tandas yang berbeza-beza. So, kat tempat ni latihan memang sangat ketat tau korang. Contohnya lah kan, pukul 12 tengah malam dah wajib tidur. Lampu wajib tutup. Waimah dekat tandas sekalipun, lampu kena juga tutup. Kecuali tandas yang diorang duk cakap ada hantu ni tau. Jurulatih lah cakap, tandas tu dia keras, lepas tu berpenunggu. Macam tu lah. Jadi, peserta-peserta PLKN ni dilarang supaya jangan tutup lampu tandas tersebut. Jurulatih cakap lagi, malam-malam biasanya akan ada orang yang mandi kat situ tau. Bukan manusia, okey? Guna tandas tu dan sebagainya macam tu lah. Tu pasal lah tandas tu tak perlu tutup lampu, sedangkan tandas-tandas yang lain memang kena tutup lampu. Dan jangan guna tandas tu waktu malam, lebih daripada pukul 12.30 malam. Kalau nak guna tandas juga, dah memang tak tahan sangat-sangat, jurulatih suruh guna je tandas yang lain. Kalau dah jurulatih pun nasihat, kata macam tu, memang tandas tu mempunyai cerita hantunya yang tersendiri. Betul tak korang? So, ikut je lah nasihat jurulatih kalau tak nak dapat susah kan. Masa kat situ, Roslina dengan pelatih-pelatih yang lain akan bergila-gila untuk berjaga setiap malam tau. Kiranya macam ada shift lah. Contohnya lah, dari pukul 12 sampai ke pukul 2 pagi akan ada 3 orang pelatih perempuan dan 3 orang pelatih lelaki yang akan berjaga untuk setiap shift. Next shift
untuk berjaga pukul 2 hingga pukul 4 pagi. Dan last sekali pukul 4 hingga pukul 6 pagi, yang macam tu lah setiap hari. Setiap jam pelatih-pelatih yang berjaga atau mengawal ni wajib membuat rondaan di setiap blok tau yang ada. Semua blok ada lah. Dia kena juga pergi ronda. Kiranya macam ni lah. Pelatih perempuan akan buat rondaan dekat blok-blok perempuan. Lepas tu pelatih lelaki akan buat rondaan dekat blok-blok lelaki. Macam tu lah. Lepas buat rondaan, mereka kena berkumpul dekat bilik kawalan yang disediakan. Antara waktu pukul 12 hingga pukul 4 pagi sememangnya waktu kemuncak tau. Biasanya mereka akan dikacau. Macam dah jadi perkara normal lah pula. Walhal dalam hati memang kecut jugalah. Biasanya masa kat bilik berkawal tau, mereka akan berkumpul dan baca Yasin beramai-ramai. Sebab apa tau? Sebab kadang-kadang kat bilik berkawal tu pun mereka pernah dikacau. Boleh tahan? Pernah tau berlaku orang lempar batu dekat tingkap bilik berkawal tu dengan pintu. Bila mereka ni jenguk cari angkara siapalah yang buat macam tu tau. Tak ada siapa pun korang. Memang tak ada siapa. Kadang-kadang kan ada bunyi yang macam-macam bunyi tau. Bunyi benda yang terbang daripada satu pokok ke satu pokok lain. Macam-macam jenis lagi lah. Jenis perkara yang seram lah yang berlaku. Senang cerita lah. Mereka sendiri akan diundang dengan perasaan meremang. Kembali kepada story asal pasal tandas tadi. Masa tu Roslina dan 2 orang lagi kawan dia ambil shift berjaga pukul 2 sehingga pukul 4 pagi tau. Waktu kemuncak hantu camp PLKN ni biasanya mengacau waktu tu lah. Masa tu mereka buat rondaan dekat blok-blok perempuan. Semua orang tengah syok-syok tidur. Mereka lah nak kena berjaga. Memang jealous betul lah mereka rasa kan pada waktu tu. Berbekalkan hanya lampu suluh dan berpakaian lengkap beruniform. Lepas tu mereka ni of course lah kena pakai kasut boot kan. Mereka pun meronda lah. Suluh sana suluh sini. Tiba-tiba Roslina tersuluh satu bayang manusia yang menghadap ke arah mereka tau. Tapi jauh lah daripada mereka pada masa tu. Masa tu hati dia dah rasa macam dah lagu dandut gitu. Roslina pun berbisik lah dekat kawan dia. Korang baca ayat kursi tau. Buat pendinding diri tau. Rasa pelik, rasa tak sedap hati je ni. Gitu. Kawan-kawan dia dah start hairan dah. Kenapa pula si Roslina ni nasihat macam tu. Dia orang pun tanyalah kenapa. Roslina pun dia hala lampu dia sekali lagi nak tunjuk ke arah bayang-bayang tersebut. Tapi memang dah tak ada pun bayang-bayang tu. Memang tak dapat nak ditunjukkan lah kan. Maka Roslina pun dianggap macam mungkinlah mainan dia kot. Dia je ke yang berimajinasi je kot. Macam tu lah. Tak pun pelatih memang nak pergi ke tandas. Walhal dalam hati dia menafikan. Bukan macam tu. Memang dia nampak. Bila dah tengok benda tu tak ada, Roslina cakap lah dengan kawan-kawan dia. Nanti bila dekat bilik berkawal nanti, saya ceritakan. Mereka pun ambil keputusan untuk terus meronda lagi. Suluh sana, suluh sini. Masa nak balik ke bilik berkawal semula tau, mereka pun melintaslah dekat depan tandas yang mempunyai banyak cerita seram yang diceritakan oleh jurulatih. Tiba-tiba ada bau semerbak, bau sabun tau. Wangi sangat-sangat. Padahal masa mula-mula masuk tadi, memang tak ada pun. Bau wangi tu memang tak wujud tau. Memang tak ada. Diorang memang ingat lagi. Entah macam manalah pula. Ada kawan Roslina yang pergi tegur dengan bau tu. Kira terlepas cakap lah kan. Sedangkan jurulatih memang dah pesan, kalau ada terbau apa-apa yang wangi daripada tandas tu malam-malam, jangan sesekali tegur. Mereka pun terdiam lah, dah tertegur. Dalam hati dah kecut dah ni, memang dah kecut. Tapi entahlah macam mana, rasa nak juga tahu. Bau sabun tu, memang perasaan dia tu nak tahu tu membuak-buak. Bau yang sangat wangi tu tahu. Jadi mereka sepakat nak masuk dalam tandas tu. Masa sampai dekat area tandas tu, bau wangi memang makin kuat tau korang. Siap ada orang mandi pula lagi. Masa tu bunyi orang memang tengah cedok air dalam kolah. Lepas tu orang tu cirus pula untuk mandi. Gitulah.
Memang jelas sangat-sangat. Lepas tu mereka pun dengan langkah yang takut, tapi buat-buat berani jugalah. Nak juga masuk dalam tandas tu. Masa tu ada kawan Roslina ni, kawan yang tegur bau wangi tadi tu kan. Dia ni jenis berani lah sikit berbanding dengan yang lain-lain. Masa mula-mula dia jejak kaki kat pintu tandas, dia menjerit tau dalam tandas tu. Halo! Gitu. Terus serta-merta bunyi orang yang tengah mandi tadi hilang tau. Tak tahu ke mana. Tapi bau wangi tu still ada lagi. Still memang kuat bau wangi tu. Kawan Roslina yang berani ni terus je masuk dalam tandas. Dia cek satu-satu dalam bilik air tu. Dia buka semua pintu. Roslina dengan kawan dia yang lagi seorang lagi ni memang berkawal lah kat pintu tandas je. Sebab dia orang ni memang agak gitu, boleh faham kan? Takutlah mereka nak masuk kat situ, lebih kurang gitulah. Lepas kawan yang berani masuk cek satu persatu bilik air tu, dia berpuas hati, dia pun keluar. Lepas tu dia cakap lah, bilik air kosong, tak ada orang. Tapi adalah kesan basah macam orang baru lepas mandi. Lepas tu bau wangi tu pun memang semerbak lah masa dia masuk dalam tandas tu kan. Nak kata ada orang ciluk keluar dari situ masa mereka mula-mula nak masuk, memang mustahil sangat-sangat tau korang. Sebab mereka duduk dekat pintu tandas tu. Pintu tandas yang satu lagi pun tak ada kesan tapak selipar yang basah pun. Apa kesan tapak kaki pun memang tak ada. Jadi agak mustahil lah kalau ada orang nak guna tandas tu untuk keluar tu memang dah keluar. Bukan nak guna, tapi kalau orang dah keluar daripada tandas tu, macam tu lah. Takkanlah mereka boleh tak perasan pula kan? Masa tu hati dah tak payah nak cakap apa-apalah. Memang jantung berdegup gila-gila. Memang duk-tak. Last mereka pun buatlah keputusan nak tinggalkan je tempat tu. Tapi kawan Roslina yang berani tadi dah tutup suis lampu tandas berhantu tu masa dia keluar dari tandas tu tau. Tak sampai 10 langkah mereka keluar, tiba-tiba tik, lampu tandas tu terbuka dengan sendiri. Masa tu mereka pun pandang antara satu sama lain. Siapa yang buka pula ni? Kawan Roslina yang berani tu tak puas hati. Jadi dia pun pergi semula dekat tandas tu. Dia tutup semula suis lampu tu tau. Lepas tu dia datang balik dekat tempat Roslina dengan kawan dia ni, yang seorang lagi yang nunggu ni. Baru je dia sampai dekat tempat dia orang ni, tik, lampu tandas tu menyala semula. Kali ni mereka andaikan suis lampu tu mungkin rosak kot, mungkin ada problem kot. Masa tu mereka dah start takut dah. Lepas tu mereka cakap lah pada kawan dia yang gegel, yang berani sangat tu, dah lah tutup suis lampu tu. Jurulatih kan dah tak bagi kita tutup. Sudahlah, kita baliklah dekat bilik berkawal. Tapi dia tak nak dengar apa yang mereka cakap pada dia tau. Walaupun dah 2 kali suis terpasang sendiri macam tu, kawan Roslina yang berani ni still tak puas hati. Untuk kali yang ketiga, dia pergi lagi tuju dekat tandas yang memang seram tu untuk tutup semula lampu yang terbuka tau. Masa tu lampu suluh Roslina memang dihalakan ke arah kawan dia tu sebab dia nak masuk dalam tandas kan. Lepas tu dia tutuplah suis lampu tu sekali lagi. Lepas tu dia pun dengan beraninya, dia punya berani ni memang grade A tau korang. Sebab apa akak cakap macam tu? Sebab dia sanggup tau berdiri dekat pintu tandas tu dalam 10 ke 15 saat jugalah, semata-mata nak tengok siapa yang buka semula suis lampu tu. Pelik, suis tu tak pula terbuka dengan sendiri masa si berani ni berdiri dekat pintu tandas tu tau. Lepas tu dia nak datang ke arah Roslina dengan kawan yang seorang lagi kan. Tik, suis lampu tu terbuka semula. Scary, memang scary.
Kali ni nak tunggu apa lagi? Mereka pun terus angkat kaki langkah 1000 lah. Tak tahan kena kacau macam tu, kata kawan dia kan. Mereka pun lari cepat-cepat balik ke bilik berkawal. Lepas tu mereka ceritakanlah kejadian yang baru mereka alami tu kepada pelatih lelaki malam tu. Ingatkan mereka je yang terkena, yang diusik. Rupa-rupanya pelatih-pelatih lelaki yang berkawal pun pada shift yang sama tu memang turut sama diusik, turut sama dikacau tau. Pelatih lelaki memang dah tak ingat dah cerita hantu yang diorang kena kacau macam mana diorang kena kacau tadi, macam mana memang diorang tak ingat. Tapi yang pastinya diorang pun memang diganggu seumpama dengan tu juga. Cuma hantu tu bukan main dengan suis lampu tau, tapi main dengan benda lain. Sebab mungkinlah dia bukan berlaku dekat tandas tau, sebab dia kan blok lelaki kan. Sejak daripada kejadian tu, Roslina dah tak nak dah berkawal antara shift 12 hingga 2 pagi dan 2 hingga 4 pagi. Dia biasanya akan ambil shift jam pukul 4 hingga 6 pagi je. Sebabnya pukul 5 pagi kebanyakan pelatih dah bangun untuk mandi dan bersiap-siap untuk solat subuh. Jadi waktu tu Roslina dengan pelatih-pelatih yang berkawal yang lain kiranya dah tak sunyi tau. Sebab dah ada pelatih-pelatih lain yang dah bangun. Lepas tu pelatih-pelatih tu memang dah berebut-rebut lah nak ke tandas kan. Of course lah kan. Gitu. Meremang sekejap bulu roma dia bila dia teringatkan balik kisah seram yang dilalui dekat kamp PLKN tersebut. Itulah antara pengalaman yang Roslina pernah alami sendiri. Sekian korang. Okey, akak teruskan lagi dengan kisah seram yang ketiga. Untuk kisah seram yang ketiga ni mengenai Kak Punti. Kak Punti dekat Kulim. Walaupun pada zaman moden ni ada sesetengah antara kita menolak kewujudan makhluk halus yang dikatakan juga sering menghantui pengguna jalan raya, terutamanya waktu malam. Namun ia tidak bagi sesetengah yang pernah merasai dan melalui pengalaman yang menyeramkan. Bagi seorang pesara tentera, Abdul Samad Lebai Hussein, 64 tahun, yang seringkali menjadikan laluan jalan Sungai Ula untuk berulang-alik tau, dari Kulim ke Perak. Sejak 10 tahun yang lalu lagi dia memang dah guna jalan tu. Dia sering menemui kelibat mistik. Kata dia, jarak perjalanan dari kampung halaman Perak ke Kulim mengambil masa hampir 4 jam jika memandu dalam kelajuan sederhana tau. Dia sering berulang-alik dari kampung di waktu malam untuk pulang ke rumah dia di Kulim. Jika dia bertolak dari sana jam 10 malam melalui Jalan Serdang dan Sungai Ula akan memakan masa hampir 4 jam. Jadi Abdul Samad ni sebenarnya dah beberapa kali terserempak dengan lembaga yang dipercayai sebagai Kak Punti. Kak Punti tu melintas jalan sekilas selalu je, kata Abdul Samad tau. Katanya lagi, kerana sering berwaspada ketika melalui jalan tersebut, makanya perasaan gemuruh dapat dikawal apabila terserempak dengan kelibat mistik tersebut. Selalunya kan, bila sampai dekat kawasan tu, dekat Taman Seri Mahkota tu, pada tengah malam atau awal pagi, dia akan berwaspada dan dia mengambil langkah memperlahankan je kenderaan dia. Dia tak berani tau nak bawa laju. Dekat situlah dia pernah nampak kelibat perempuan berambut panjang, berpakaian lusuh, sedang menangis sambil membawa anak melintas jalan. Terketar jugalah seluruh badan Abdul Samad masa pertama kali berjumpa dengan hantu tersebut tau. Nasib baik jugalah hantu tu tak berhenti depan kenderaan dia. Kalau tak, mau juga dia pecutkan kenderaan masa tu. Mungkin sebab tu jugalah kemalangan banyak berlaku dekat sana, kata Abdul Samad.
Abdul Samad juga dia bagi tahu bahawa makhluk mistik tu kebiasaannya akan muncul selepas pukul 10 malam dan ke atas. Dan masa tu suasana akan bertukar jadi sangat sunyi secara tiba-tiba. Siapa yang drive kat situ dia boleh rasa kesejukan dia macam tau. Bayangkan ketika tu dia dengan isteri dia melalui jalan tersebut. Tiba-tiba selepas saja melepasi sungai, keadaan bertukar sepi. Dia dengan isteri dapat rasakan kenderaan menjadi semakin perlahan. Bulu roma dan tengkuk mulalah rasa meremang. Lepas tu Abdul Samad ni dia ternampak tahu dari jauh seorang wanita yang turun daripada atas bukit bersama dengan anak dia, seolah-olah berlari menuju ke arah jalan. Lepas tu dalam sekelip mata hilang, tak ada dah korang. Nasib baiklah dia tak muncul terus-terus tau. Abdul Samad dengan arwah isteri ni ketika tu memang terdiam 1000 bahasa, tak tahu nak cakap apa. Kereta yang dipandu juga hampir terbabas tau. Mujurlah tak ada kenderaan lain dekat hadapan. Memang syukur, alhamdulillah sangat masa tu. Tambah Abdul Samad lagi, kalau ikutkanlah percakapan daripada masyarakat setempat, makhluk tu dia muncul disebabkan dulunya ada seorang wanita yang mengandung ni dirogol sebelum dibunuh dan mayat dia memang tak dikebumikan dengan baik. Macam tu lah. Ramai juga yang cakap makhluk tu adalah jelmaan mangsa rogol yang ditanam di atas bukit yang diturun tu. Sejauh mana kebenarannya Abdul Samad memang tak dapat nak pastikan. Itulah apa yang pernah dilalui oleh Abdul Samad tau. Manakala ada juga perkongsian dari seorang pekerja kilang yang hanya mahu dikenali sebagai Azman, 29 tahun. Azman dia bagi tahu dia pun pernah mengalami pengalaman mistik beberapa tahun yang lalu dekat kawasan perindustrian Kulim, High Tech. Menurut kata Azman lah, pekerjaan dia memang memerlukan dia untuk keluar awal pagi, lepas tu balik pula lewat malam. Macam tu lah kan. Ada satu malam tu Azman masa tu dia ingat lagi hujan renyai-renyai tau, lebih kurang pukul 2 pagi. Azman dalam perjalanan balik ke Taman Mutiara Sungai Kop. Kebiasaannya waktu tu memang kenderaan memang tak banyak. Ada jugalah, tapi memang betul lah tak banyak. Nak dijadikan cerita, hari tu hujan renyai-renyai, suasana pula Azman rasa memang sangat sunyi, sangat sepi. Tak ada langsung kenderaan yang lalu, terutamanya apabila Azman sampai di satu kawasan perkuburan dekat sekolah jenis kebangsaan Tamil BMR. Memang rasa sejuk dia lain macam tau kat situ. Kata dia lah, tiba-tiba motosikal yang ditunggang dia tu menjadi sangat perlahan. Terasa sangat berat tau. Dia masa tu mulalah dia rasa seram, sejuk apabila dia lalu saja depan perkuburan tu. Tambah pula motosikal dia ni macam tak nak bergerak. Walaupun dia dah pulas minyak, dia pulas ni sampai naik lenguh tau tangan dia. Dia pulas juga. Tapi dah kenapa memang korang boleh bayangkan lah kan, mesti ada yang menumpang tu tak. Dalam kepala dia mula berfikir macam-macam. Tapi sempat juga dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun sedar yang ayat yang dibaca tu tunggang langgang, tak lengkap lah macam tu kan. Tapi hendak dijadikan cerita, ya Allah, apabila dia terpandang cermin sisi motosikal itu, ada sesuatu yang sedang berada di belakang dia, mengucap panjang Azman pada masa tersebut. Motosikal nyaris tau terbabas. Entahlah macam mana dia tiba-tiba pula dia rasa macam mata dia tu bersilau bila ada satu kenderaan tau dari arah bertentangan memberi isyarat lampu tinggi. Mungkinlah kot orang tu bagi isyarat lampu tinggi sebab Azman ni dah mula memasuki arah yang bertentangan. Dia macam nak elakkan kemalangan, dia bagi macam isyarat lah macam tu kan. Mengingatkan pengalaman di ekori entiti hodoh tu, Azman dia cakap lah, entiti tu seakan kepala sedang terbang dan rupa dia memang buruk, memang sangat menyeramkan. Pertemuan kali pertama lah dalam hidup Azman tu membuatkan dia hampir demam tau. Selama ni dia tak pernah pun percayakan kepada cerita-cerita hantu.
Namun sebenarnya kita tak boleh menafikan kewujudan kata Azman. Akhirnya diakui hantu itu wujud tau. Menurut Azman lah, ramai juga yang menceritakan makhluk halus tu adalah jelmaan seorang wanita yang dibunuh sebelum ditanam di salah sebuah tapak kilang yang beroperasi. Kadang-kadang kan, wanita ni menunjukkan wajahnya yang lengkap berpakaian sari berkeliaran di kawasan kilang dan hanya menunjukkan separuh je muka dia. Tapi sejauh mana kebenarannya, Azman pun memang tak tahu. Wallahu alam. Cerita pun tamat. Okey korang, ketiga-tiga cerita dah habis. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ketiga-tiga cerita ni bagi akak lah? Kita perlu ada pendinding untuk kita jadi lebih kuat tau. Untuk mendinding diri macam cerita yang dikongsikan tadi, kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa yang disuruh. Kita disuruh solat, kita solat. Kita jangan tinggalkan solat. Kita disuruh berzikir, berzikirlah. Kita disuruh untuk istighfar banyak-banyak. Kita banyak dosa tau. Itulah perlu merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, apa yang baik kita sama-sama ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk kita sama-sama ambil jadikan sebagai sempadan. Maknanya apa yang buruk kita jangan ikut tau. Sekian saja daripada akak. Ada tersalah tersilap, akak mohon maaf sangat-sangat. Apapun kalau korang ada kisah-kisah seram untuk dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Terima kasih korang. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.